Okey, satu perkara lagi kita nak kongsikan ialah semasa cuti sekolah macam ni, ramai juga sebenarnya yang mengambil peluang untuk bercuti, meninggalkan kediaman lah maksudnya. Tapi ini perkara yang selalu setiap tahun kita selalu bincangkan, kongsikan. Tapi saya rasa sering kali dan juga selalu juga kita perlu sentiasa mengingatkan sesama kita lah apa yang perlu dilakukan apabila kita meninggalkan rumah kosong. Sebab masalah tidak mengenal waktu, bila-bila masa saja bila anda meninggalkan rumah, mungkin kegairahan nak bercuti ke Sweden, ke Jordan, ke mana-mana saja, sampaikan terlupa apa sebenarnya kepentingan untuk anda menjaga keselamatan di rumah. Rumah dah tak nak fikir dah, yang penting pergi bercuti. Tapi sebenarnya banyak masalah yang boleh berlaku, kecurian, kebakaran dan sebagainya. Jadi, kita nak berkongsi berkenaan dengan keselamatan kediaman sewaktu bercuti. Di studio ada Sabrina. Kita ada Encik Saiful Hamirul Zaman Muhammad Hazir. Peronan Keselamatan dan Pertahanan Diri. Apa khabar Cik Saiful? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali yang Andy dah sebut ada beberapa sikit, tapi kalau boleh kita kenal pasti dulu bentuk ancaman yang ada terhadap kediaman kita jika kita meninggalkannya dalam tempoh yang agak lama. Kosong. Okey, dia ancamannya ada banyak kategori. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan sekali lagi oleh Selamat Pagi Malaysia. Kalau kita lihat keadaan ancaman yang berlaku di negara kita ni, ada pelbagai bentuk. Cumanya yang paling kita takut berkenaan dengan jenayah dan juga isu-isu seperti kebakaran. Bila kita nak meninggalkan rumah. Dan kalau kita sedar musim perayaan ni boleh dikatakan agak tinggi risiko kepada kita, kepada masyarakat untuk berpeluang menjadi mangsa jika sekiranya kita tidak amalkan konsep-konsep yang sangat mudah sebenarnya, balik kepada sikap. Kesedaran kita tidak perlukan untuk mencegah jenayah dan kemudian kita nak mengelak rumah kita dari terpilih oleh penjenayah dan kemudian jika sekiranya rumah kita diceroboh ada dimasuki oleh pencuri, apa kita nak buat jika sekiranya kita dah berlaku kita dah menjadi mangsa dan kalau diceroboh oleh pencuri, dimasuki oleh pencuri, kita tidak ada masalah lah, maknanya tidak mengancam nyawa kita. Yang kita takut hari ini, paling takutlah kalau kita tinggal rumah, penjenayah masuk, ambil segala barang berharga, it's okay. Tapi yang kita takut ni, takut kita ada di dalam rumah. Di dalam rumah. Kadang-kadang kita pergi bercuti, mungkin ada setengah tu yang mempunyai pembantu rumah, tinggal di rumah. Dan mungkin ada juga ahli keluarga yang lain, mak ayah, yang anak kecil yang tinggal di rumah, tak ikut. Bukan kata cerita pasal bercuti saja, when we travel. Bila kita travel ni, kita pastikan travel kita dalam konteks kita hari ni, kita gunakan travel safe. It's not just kita travel safe tu masa kita travel tu kita selamat. Rumah kita ni, yang kita tinggalkan semasa kita travel tu kita kena pastikan selamat. Sebab kalau kita tengok hari ni, dia ada dua isu je. Sama ada rumah kita diceroboh oleh pencuri, perompak tu satu cerita. Tapi takut apa terjadi, segi kebakaran. Ini yang kita kena ada satu kesedaran yang sangat perlu untuk masyarakat. Jangan kita hari ini sikap dah terkena baru nak tengadah. Maknanya kata kalau kita pergi bercuti, kita pergi mana-mana pun get home safely. Maknanya pergi dengan selamat, balik dengan selamat. Itu akan melibatkan semualah, termasuk rumah kita, perjalanan kita, kenderaan kita dan yang berkaitan. Okey, ada satu dilema. Ini saya tak tahulah mungkin ramai ke tidak orang yang menghadapinya. Kecil remeh je, tapi kalau kita tahu tips yang bagus, mungkin boleh juga kita amalkan. Kunci pendua. Kunci pendua rumah ataupun kunci pendua kereta yang kita tinggalkan di rumah. Sewajarnya kita sendiri simpan, ikut kita pergi travel, ataupun kita bagi pada orang yang duduk berhampiran dengan rumah. Okey. Sebenarnya dia mudah je. Kunci pendua ni can be kita kunci kereta ataupun kunci rumah kita sendiri. Sebab kalau dulu kita tengok, bukan dululah, sekarang pun banyak ni masih orang buat. We put dekat satu tempat, we call it traditional spot. Maknanya tempat-tempat di pasu bunga, kasut. This is benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Kena ada pendua tu. If let's say tanya saya, the best kita bagikan kunci pendua, tak kira kereta atau rumah, kepada jiran yang kita percayai. Maknanya kita dah kawan lama lah. Jangan jiran yang baru pindah 3-4 bulan kita bagi pada dia. This is satu benda yang kita kena pastikan. Risiko ni can be anything. Kalau kita terleka, dan dalam hari ni pun juga jangan 100% mudah mempercayai orang lain. Walaupun jiran kita ni, kita kena pastikan yang jiran memang kita
betul-betul percaya. Sebab kalau kata kita bawa kunci pendua tu, ya, kat mana kita simpan kunci pendua tu? Or let's say you put that sometimes dalam kereta. Dan kita juga kadang ni habit, kita tengok hari ni, kita sebagai lelaki, we have kunci pendua. Spare key ni, sebenarnya spare key siapa pegang? So kita put inside our wife punya bag lah katanya. Okay. Maknanya satu suami pegang, satu isteri pegang. Okay. If something happen, katalah kadang-kadang kita terleka, terjadi mangsa. Okay. So dalam perjalanan tu mungkin kita berhenti di R&R untuk makan dan minum, dan mungkin kita boleh menjadi mangsa. Kita juga mungkin disamun, diragut. Ini benda-benda yang kemungkinan boleh berlaku. Sebab tu saya selalu mencadangkan, memberi tips-tips yang sangat mudah. Bila segi psikologi lah, bukan kata bila berhadapan dengan satu keadaan tu kita nak bertindak mengikut emosi. Sebenarnya kita boleh melakukan tindakan tu dengan betul. What we call react smart, bertindak bijak. Sebab tu kita selalu tekankan masyarakat hari ini ni dia ada sikap tak apa. Tak jadi kat aku. It won't happen to me. If let's say it happen, apa tindakan kita? Sebab tu kunci pendua ni, kalau tanya pada saya, lebih baik kita letak, kalau kata you ada bank, you ada peluang untuk simpan di bank, kunci kita ada safety box sana, gunakan. Untuk jika sekiranya berlaku sesuatu. Sebab kalau letak kat rumah ni memang is a high risk. Atau kalau kat pejabat ke yang orang boleh, tak tahu. Boleh, tak ada masalah. As long tempat tu kita mudah untuk dapatkan bantuan jika sekiranya berlaku sesuatu. Maksudnya kalau jiran pun yang dipercayai pun mungkin betul jugalah. Belakang kalau kita balik rumah kita tengok dia pindah. Itu sesuatu berlaku dah lah tu. Tapi masalahnya besarlah untuk dia nak pindah tu. Berapa ramai kita kalau di KL, di kota-kota besar macam kita di KL, di Selangor ini, yang kita ambil berat pasal jiran sebelah. Dan jiran ambil berat pasal kita. Ini sikap jiran tu sikap masih lagi warga kota ni yang kita tengah kena ubah. Macam tak pernah bertegur siapa, tiba-tiba datang bagi kunci berdua. Kalau datang bagi lauk tak apa. Yang penting hari ni kita kena kita ada program macam kita di Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, sama kita di KL kita ada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kuala Lumpur, Malaysian Crime Prevention Foundation Kuala Lumpur, yang mana kita selalu mendidik masyarakat ke arah benda-benda yang senang, like neighborhood watch, supaya kita ni tidak terpilih menjadi mangsa. Itu yang benda yang paling mudah sekali. Itu situasi kalau kita tinggalkan rumah. Macam tadi ada disentuh berkenaan dengan kalau pula ada orang dalam rumah tu, contohnya kita punya pembantu rumah, sebenarnya apa tindakan sewajarnya nak menghadapi kalau ada penceroboh, penjenayah masuk, sebab kita akan jadi panik kan. Ataupun anak-anak yang tinggalkan waktu sekolah, kita bekerja. Macam mana, Cik? Okey. Sebenarnya of course, kalau kata tanya kita sebagai pemilik ataupun penghuni rumah, if something happen, selalunya orang perempuan ni dia ada satu sikap defensif. Defensif orang perempuan ni. Perempuan je kan hari ni. Tiba-tiba defensif, tiba-tiba. Which is good, sangat bagus. Okey. Masalahnya hari ni orang lelaki kita ni, dia ada sifat ofensif, nak berlawan. Dia nak berlawan jika kita ada. Tapi dia tak tahu yang bila kita nak berlawan ni, it's a high risk to berlawan orang sekeliling. Maknanya anak kita, isteri kita dan mungkin ahli keluarga kita yang lain. Sebab tu bila kalau kata kita tidak ada di rumah, something happen, kita selalu kena nasihatkan sama ada anak kita ataupun pembantu rumah kita ataupun ahli keluarga yang lain supaya bertindak bijak. Maknanya kata kalau kita dah gagal mencegah rumah kita daripada diceroboh oleh pencuri atau perompak ni, kita ada peluang untuk menyelamatkan keadaan, which is we avoid, maknanya mengelak. So nak mengelak ni macam mana? Mudah. Kalau kata dia dah masuk, dia nak apa, beri kerjasama, serah diri, as long you safe. Sebab yang penting nyawa sekarang ni. Masalah hari ni kita, betul kata, kalau orang lelaki nak lawan, so dia tak tahu dari risiko yang dia menang tu is very slim. Bagi risiko kepada ahli keluarga yang sebab lain. Orang tu bersedia untuk nak masuk tu. Dia bukan tak bersedia, kita yang tak bersedia nak terima. Orang tu dah ada pengalaman menceroboh rumah, merompak, menyamun. Kita ni bila ada pengalaman berhadapan dengan penjenayah. Kalau boleh saya sendiri, saya dah selalu kata, saya tak nak berhadapan dengan penjenayah. Try my best to avoid. Bukan saya je, anak isteri, rakan-rakan kita, supaya kita tidak ada satu keadaan yang
yang berisiko. Nyawa tu lebih penting daripada yalah benda yang hilang tu, we have insurance. Ya, betul. Ni pun mungkin kena ambil dalam pertimbangan jugalah. Setengah-setengah benda yang pentinglah nyawa. Kalau orang masuk rumah mungkin kena fikirkan cara untuk lari keluar daripada rumah tersebut. Bukannya kena pertahankan ini rumah saya. Ambil parang, ambil pisau. It's not sebab tu dalam pendekatan yang kita buat di Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia ni, kita mendidik masyarakat supaya mengelak daripada menjadi mangsa. Tak penting untuk mempertahankan diri, tapi penting untuk menyelamatkan diri. So, penjenayah masuk rumah, kita lagi keluar dari rumah. Tapi hari ni kita tengok rumah-rumah di negara kita, pintu utama sangat hebat. Kalau kita beli rumah, first thing kalau nak renovate, pintu utama kita memang sangat hebat. Tapi pintu belakang terlepas pandang kadang-kadang. Terlepas pandang. So penjenayah dia bijak. Dia dah buat homework. So dia akan cari pintu belakang. Mudah untuk dia. Dengan satu tong gas dia. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena ada kesedaran. Sangat penting. Dan perkara-perkara lain mungkin juga sesuatu yang selalu disebut tapi benda itu pentinglah. Penggera, alat penggera contohnya, kunci di setiap pintu dan tingkap. CCTV orang pakai sekarang ataupun kamera, sekadar kamera pribadi yang boleh letak dan boleh monitor dari tempat lain contohnya. Ini antara perkara-perkara yang boleh membantu kita lah mengawasi rumah kita, sistem itu sendiri. Sebab macam tadi Encik cakap, penjenayah, penceroboh ni dia dah study dah. Kita je yang tak prepare, dan instead kita pertahankan diri, kita selamatkan diri, cabut lari. Itu lebih baik daripada kita nak tunggu berlawan. Sebab penjenayah dia ada banyak modus operandi dia. Sebab kalau kata dia masuk rumah tu, dah of course dia akan ada senjata. Sama ada dia bawa senjata atau dia menggunakan senjata kita yang dalam rumah tu. Sebab tu penting untuk kita nak menjaga keselamatan ni. It's all about pencegahan. Tak salah nak mempertahankan hak kita, tapi pertahankan sebelum orang tu sampai dalam rumah kita. Kan kena buat pagar ke apa benda ke. Kita tingkatkan keselamatan rumah kita. Sebab dua benda je, keselamatan dan kesihatan. The most important dalam hidup kita ni. Bila ada salah satu perkara lain yang dikompromi, seperti contohnya kesihatan kita, keselamatan kita, maka kita tolaklah yang lain ke tepi, kita utamakan keselamatan iPad kita. Apa semua kita tepikan. Nyawa segala-galanya. Ya, baik. Ada lagi satu sebenarnya, Rina, kalau anda yang meninggalkan rumah mungkin boleh laporkan kepada pihak berkuasa seperti polis juga. Polis juga akan datang memantau, kita bagi tahu alamat dan juga telefon kita. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Saiful Hamiruzaman Muhammad Nazir, Perundang Keselamatan dan Pertahanan Diri kita kerana bersama kami hari ini. Berikan tips juga sebenarnya sedikit sebanyak untuk yang nak tinggalkan rumah dalam masa 2 minggu ni, nak menghabiskan sisa cuti sebelum bermulanya penggal baru persekolahan ataupun berakhirnya cuti persekolahan untuk musim ini. Sekarang juga semak keadaan rumah anda. Bagi anda yang berada di luar daripada rumah anda tu, tengok, tanya jiran ke, tanya mana saudara mara yang berdekatan, pastikan rumah anda selamat, tak ada kes kecurian sebagainya. Selamat